النور يهدي الحائرين ضياء وفي الحشر ظل المرسلين لواء. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الحمد لله رب العالمين والعاقبة للمتقين ولا عدوان إلا على الظالمين. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه ومن سار على نهجه واستنى بسنته واهتدى بهديه إلى يوم الدين. أما بعد. Muslimin dan muslimat yang dirahmati Allah sekalian, dalam pesan dan wasiat Syekh Abdul Qadir Jilani, beliau menyebut beberapa perkara. Yang pertama ialah memperkasakan kalimah la ilaha illallah, kerana dengannya akan kalah dan tewaslah syaitan, dan akan gerunglah seluruh manusia, dan akan benarlah tauhid seseorang kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Kemudian pesanan Syekh ialah jangan duduk di majlis di mana segala kejahatan kita berkembang. Jangan dengar satu perkataan yang menjadikan segala kejahatan kita berkembang. Sama ada kejahatan yang berpunca daripada diri kita sendiri, daripada tabiat kita, daripada hawa nafsu, daripada syaitan kita. Dan yang ketiga ialah ambillah ilmu daripada ahlinya. Dan Syekh menyebut tentang bagaimana sifat-sifat ahli ilmu yang sebenar. Dan yang keempat ialah bersihkan hatimu dengan melakukan beberapa perkara, kerana dengan bersih hati kamu akan mengenal ahli ilmu, dan dengannya kamu akan terdidik, dan dengannya iman kamu, yakin kamu, makrifat kamu akan berkembang. Dan ia adalah perkara yang akan mengangkat dan memuliakan kamu. Baik, empat bicara beliau secara umum tentang perkara yang boleh mendidik jiwa kita. Kerana kesufian ialah ilmu pendidikan jiwa. Jiwa satu didikan yang berterusan. Dia tak boleh berhenti. Dia tak macam fizikal. Fizikal kalau kita solat, maka beberapa minit, beberapa tempoh, maka selesai. Haji juga begitu, beberapa hari, maka selesai. Puasa juga begitu, sebulan, maka selesai. Tetapi ada pun ibadat hati, ataupun perkara yang bersangkutan dengan hati, ia berterusan. Ia umpama jantung. Walau tidak kelihatan, dia bekerja 24 jam. Tidak sebagaimana tangan dan kaki, ada waktu rehat. Bila mana dia tidur, rehat semuanya. Tetapi jantung tidak akan tidur. Jantung akan bergerak. Kalau dia tidur, maka mati. Rosak dan binasa. Demikianlah yang kita namakan hati dalam sifat kerohanian ini ataupun kesufian ini. Kalau ilmu sufi kita terhenti, pembersihan hati kita terhenti, maka rosaklah semua. Kerana dia enjin yang utama, yang tidak kelihatan tetapi paling bermakna, yang tidak kelihatan tetapi paling berharga, yang tidak kelihatan tapi paling penting sekali. Maka perkara pertama untuk kita bersihkan hati kita ialah ucapan yang menjadikan kita masuk dalam daerah ini, kita masuk dalam pilihan Allah ini. Itu ucapan la ilaha illallah. Seorang tidak akan masuk dalam kelompok orang beriman melainkan sesudah mengucapkan la ilaha illallah. Seorang tidak akan masuk syurga melainkan dengan adanya la ilaha illallah. Seorang tidak akan mendapat syafaat melainkan adanya kalimah la ilaha illallah. Dan seorang tidak akan dianggap terpelihara darahnya, harta bendanya melainkan ucapan la ilaha illallah. Maka tidak mungkin hanya sekadar ucapan la ilaha illallah yang kosong, umpama perkataan yang boleh dituturkan oleh semuanya. Orang-orang kafir boleh menuturkan kalimah ini dengan mudah.
Dia sebut la ilaha illallah, maka dia boleh sebut. Bila seorang kafir menyebut la ilaha illallah tanpa niat dan tanpa maksud, dia tak akan mengubah apa-apa. Dia tidak akan masuk Islam hanya sekadar menyebutnya di lidah. Umpama kita pergi jumpa orang kafir, kita kata, cuba sebut la ilaha illallah. Ataupun cuba sebut asyhadu an la ilaha illallah. Maka dia menyebutnya kerana suruhan kita. Apakah dia Islam? Tidak Islam. Sebab dia kena tahu bahawa bila mengucap kalimah ini, dia hendak masuk Islam. Dan bila dia nak masuk Islam, dia nak membuang segala syirik. Segala sembahan selama ini, berhalanya ataupun syiriknya dengan manusia. Oleh sebab itu, kalimah ini perlu disebut dengan jujur, dengan ikhlas, dengan ilmu. Disebut dengan kesungguhan dan dengan iltizam. Bila seorang menyebut kalimah ini, dia ada iltizam. Umpama, seorang lelaki, bila dia akad nikah, aku terima akad nikahnya. Itu kalimahnya. Aku terima akad nikahnya. Atau kalau dilengkapkan, aku terima akad nikahnya dengan fulana binti fulan, dengan mas kahwinnya sekian-sekian. Kalimah itu bukan kalimah yang dihafal, tetapi kalimah yang ada iltizam, tanggungjawab. Bila dia menyebut je la ilaha illallah, maka ibu dan ayah kepada isterinya itu menjadi mahram dia. Artinya, diharamkan dia berkahwin selama-lamanya, ibu ayahnya. Dan menjadikan isterinya ini halal segala-galanya baginya. Dan wajib ke atas nafkah secara automatik. Wajib nafkah, zahirnya dan batinnya. Wajib dia menyediakan tempat tinggal. Wajib baginya menyediakan makan, minum dan pakai. Maka kalimah itu ada iltizam. Seorang yang sebut aku terima nikahnya, dia dah tahu tanggungjawab. Berarti wanita ini wajib dijaga, dipelaharanya, tidak dianiayanya. Dijaga daripada segala perkara yang boleh menyakitinya, sama ada daripada dia atau daripada orang lain. Maka wanita ini akan berada di sampingnya. Wanita ini akan dididiknya. Dan dia bertanggungjawab memeliharanya supaya terselamat daripada api neraka. Kerana Allah Ta'ala berfirman, Ya ayyuhalladzina amanu, ku anfusakum wa ahlikum nara. Wahai orang beriman, peliharalah diri kamu dan isteri kamu dan keluarga kamu daripada api neraka. Baik, tanggungjawab daripada lafaz akad nikah itu iltizam atau lawazim. Satu benda yang automatik diikuti dengan kewajiban-kewajiban. Bila seorang lelaki, isteri dia lahir je anak, maka dia mula ada iltizam untuk tanggung anak itu. Bermula anak itu dibankkan dengan dia. Dan anak itu akan memanggilnya dengan kalimah yang menunjukkan tanggungjawab. Ayah, abah, bab, dan apa sahaja orang panggil. Kalimah itu bila anak tu panggil, bererti ayah ada tanggungjawab. Memberi nafkah, sekolahkan dia, didik dia, jaga semua. Baik, semua kita tahu iltizam. Demikian juga kalimah la ilaha illallah, ada iltizam. Seorang bila menyebut kalimah la ilaha illallah daripada musyrik, daripada kafir, dia sebut la ilaha illallah, iltizamnya menutup aurat. Iltizamnya untuk solat. Iltizamnya meninggalkan yang haram. Baik hartanya, perkataannya, perbuatannya. Iltizam dia untuk membesarkan Allah setiap hari. Dan tidak menyengutukan Allah. Baik, kalimah inilah kita nak tengok balik. Tuan-tuan, kalau kita sebut enjin, dia ada waktu kita kena servis dia. Ada waktu kita perlu overhaul dia. Ada waktu yang kita perlu angkat enjin kita. Kalau sekiranya tauhid kita di lidah tapi syirik di hati, maknanya dalam hidup kita bergantung pada orang, kita lupa Allah bagi rezeki. Kita takut ke orang, kita lupa Allah yang maha berat azabnya. Kita fikirkan hal orang lain, kita lupa Allah yang patut kita fikirkan. Kita duk cinta makhluk-makhluk, kita lupa Allah yang patut kita cintakan. Kita duk sebut-sebut nama makhluk, berzikir dengan nama makhluk, kita lupa Allah yang perlu kita zikir-zikir dan sebut-sebutkan. Kita banyak masa dengan makhluk, kita lupa bahawa Allah yang perlu kita banyak masa dengannya. Sehingga Allah menyebut wadhkurullaha dzikran katsira wasabbihuhu bukratan wa asila.
Ingatlah Allah dengan ingatan yang banyak. Pujilah Allah, sucikan Allah siang dan pagi dan petang. Bila Allah sebut dalam Quran, perintah supaya kita menyebut namanya, Allah menyebut dengan perkataan zikran kathira. Zikir banyak-banyak, bukan sikit. Kerana kita perlukan. Tuan-tuan, kalau dalam bab harta, kita nak cari banyak-banyak. Walau sebenarnya kita tak perlu banyak. Kita nak tanah 100-200 ekar. Tapi yang kita guna 2 ekar, 3 ekar je. Yang lain jadi hutan. Sebab tu sayur mahal. Sebab kita tak gunakan. Harta kita Masya Allah juta-juta. Yang kita guna mungkin sikit je. Yang lain kita simpan lah. Rumah kita mungkin 10-15 buah. Yang kita guna cuma sebuah. Yang lain kita sewakan pada jin. Sewakan pada ifrit. Tanpa bayaran. Kalau kita lihat dari sudut tu, kita tak katalah habis tak haram ke simpan duit banyak. Tak ada. Ini muhasabah. Kadang-kadang harta kita memang nak banyak. Kita nak banyak-banyak. Walau kita tak perlu banyak. Tapi bila menyebut nama Allah, kita sebut sikit. Walau kita perlu banyak di sisi Allah. Yang bab mengingati Allah ni sikit-sikit je kita buat. Walau itulah dia sebenar bekalan kita akhirat. Itulah sebenar yang menjadikan kita selamat di sisi Allah. Sebab kalaupun kita sebut Allah banyak-banyak, masih sikit dengan usia kita berbanding akhirat. Kalau tuan-tuan menyebut nama Allah selama 60 tahun, tanpa tidur, tanpa bergaul dengan orang, masih sikit dengan nisbah Allah nak beri syurga kekal abadi. Sikit. Nisbahnya, kalau kita sebut 00.0.0.0.0, beribu kosong depan, mungkin berjuta kosong depan, baru satu. Nisbah umur akhirat. Berarti kita sebenarnya, walaupun tuan-tuan zikir banyak, sebenarnya tidak banyak. Dengan nisbah umur akhirat. Namun Allah Ta'ala yang maha pemurah dan maha menggandakan amalan, Allah jadikan dia banyak. Allah gandakan sampai 10, sampai 700, sehinggalah kepada yang lebih banyak. Sebagian zikir yang kita sebut. Lalu, kenapa masa kita tak cukup? Kenapa kita rasa hambatan masa begitu laju? Kenapa seorang berkata, saya terasa terlalu cepat? Kita katakan hentikan masa tadi dengan menyebut Allah. Dengan menyebut, dengan memuji Allah. Maka kamu seperti hentikan matahari. Kita, tuan-tuan, bila kita beribadat pada Allah, kita seperti hentikan masa kita. Seperti masa tu tak akan bergerak. Sehingga kita selesai ibadat. Tapi kalau kita buat lara, masa tidak reda dengan lara kita lalu dia berlalu dengan pantas. Masa itu berlalu dengan pantas, dia tak reda. Masa yang Allah beri pada kita, kita buat benda-benda lara-lara, benda-benda maksiat. Maka dia bergerak pantas. Jangan sampai masa ini bersubahat dengan kita seolah-olahnya. Tapi bila kita buat ibadat, masa itu menikmatinya. Dan itu bila kita berzikir rasa lama, baca Quran rasa lama, atau duduk dalam majlis ilmu rasa lama. Seperti masa itu dihentikan. Keberkatan. Jadi, bila kita tahu kalimah yang paling agung sekali dalam kehidupan orang beriman, bukan kehidupan manusia, la ilaha illallah. Kenapa la ilaha illallah? Ketika mana Usamah bin Zaid radhiyallahu ta'ala anhumah. Usamah ni cucu angkat kesayangan Rasulullah. Usamah. Bila Rasulullah sallallahu alaihi wasallam memeluk Hasan, Husain, cucunya, dia peluk bersamanya Usamah. Artinya tiga ni akrab. Hasan, Husain dan Usamah. Cuma Usamah lebih besar daripada Hasan dan Husain. Namun dia pernah melalui waktu kanak-kanaknya bersama Rasulullah. Jadi anak angkat. Anak kepada anak angkat Rasulullah itu Zaid bin Harisah radhiyallahu ta'ala anhu, yang syahid dalam peperangan Mu'tah. Maka Usamah ini ialah cucu angkat Rasulullah. Usamah satu hari dalam peperangan, beliau berperang pada usia muda. Belasan tahun sudah berperang. Dan pada usia 18 tahun, beliau telah dilantik menjadi jeneral. Antara termuda pada zaman Abu Bakar As-Siddiq. Sebab bila Rasulullah SAW kembali nak menyerang Rom, kerana peperangan Mu'tah, Islam melawan Rom dan terbunuh Zaid bin Harisah. Rasulullah ingin anak Zaid mengambil tanggungjawab membalas dendam tadi atas kejahatan Rom yang telah membunuh ayahnya dalam peperangan Mu'tah.
Maka Rasulullah nak menyediakan satu bala tentera, ketuanya ialah Usamah. Seolah-olah Rasulullah ingatkan orang Rom, kamu ingat tak bapak dia, pemimpin yang hebat yang gugur syahid, sekarang anak dia. Untuk menggerungkan musuh. Menggerungkan. Sebab antara ayah dan anak dia boleh kita katakan menumpang haibah. Ni ayah dia, ni anak dia pula. Itu tok-tok guru. Bila anak dia ganti, dia tumpang lagi haibah ayah dia. Ini anak tok guru ni. Seperti Usamah. Siapkan. Namun Rasulullah wafat sebelum sempat. Waktu itu Usamah berusia belasan tahun. Pada zaman Abu Bakar melantiknya. Ya, ada riwayat kata dia umur 21. Ada yang kata 18 tahun. Namun, sebagian ulama menyebut pada usia remaja dia 18 tahun. Menjadi jenderal yang termuda di dunia mungkin. Bukan sekadar yang termuda dalam sejarah Islam di dunia. Yang akhirnya bila Usamah keluar untuk berperang, Rom begitu takut. Maka peperangan tak jadi, di mana Rom menarik diri. Sama sebagaimana peperangan Tabuk. Akhirnya menjadikan golongan murtad pada zaman Abu Bakar terdiam. Kerana mengetahui Abu Bakar mempunyai satu tim pasukan yang kuat yang ditakuti oleh Rom. Baik, kisah Usamah ini, dalam satu peperangan dibunuh seorang. Tapi orang yang dibunuh ni, sebelum dibunuh menyebut la ilaha illallah. Maka dibunuhnya. Lalu berita ini sampai pada Rasulullah. Dan Nabi berkata, ya Usamah, aqataltahu ba'dama qala la ilaha illallah. Wahai Usamah, kamu membunuhnya sesudah dia menyebut la ilaha illallah. Nabi begitu marah. Kerana kalimah itu besar, bukan kecil. Kalimah yang ada pada setiap, yang diucapkan pada setiap bibir orang Islam, yang ada dalam hati orang Islam, ia kalimah besar. Kalimah itu bererti kita tak akan berbalah dengan mereka jauh sekali nak bunuh mereka. Walau apa pun bangsa mereka, bila ada kalimah la ilaha illallah, kita mesti pelihara dan jaga mereka. Dia lebih kuat daripada kalimah ataupun daripada nasab keturunan sendiri. Ia kuat kalimah ini. Maka Nabi marah Usamah, bunuh orang yang sebut la ilaha illallah. Lalu kata Usamah, ya Rasulullah, dia cakap untuk bebaskan diri dia daripada dibunuh. Dia takut aku dah hayung pedang, dia pun sebut la ilaha illallah. Nabi kata, halan syaqaqta qalbah. Kamu belah dada dia. Kamu belah dada dia. Untuk menuduhnya begitu. Tak ada seorang pun boleh tuduh orang sesuatu yang ada dalam hati dia. Jangan belajar belah dada orang. Tetapi zahir itu menjadi nilaian kita. Batin itu nilaian Allah. Dan Allah uji kita untuk menilai orang dengan zahirnya. Kemudian kita lihat bila kita sebut kalimah la ilaha illallah yang disebut oleh Syekh tentang penting ucapan ini, mesti benar-benar datang dari hati yang sedar, yang berilmu, yang tahu, bukan yang membuang syirik dengan sepenuhnya. Baik, kalimah ini kata ulama yang mempunyai 13 kelebihan. Mungkin lebih, tapi kita nak sebut sebahagiannya, 13. Kalau kita sempat. Yang pertama, kalimah inilah kalimah orang yang paling berbahagia akhirat kelak. Kalimah ini paling orang akan nampak seronok saya ada kalimah ini. Sabda Nabi SAW, as'adun nasi bisyafa'ati yawmal qiyamah man qala la ilaha illallah khalisan min qalbihi. Orang yang paling bahagia hari kiamat kelak dan bahagia menerima syafaat aku ialah orang yang menyebut la ilaha illallah ikhlas dengan hatinya. Maksud ikhlas ialah orang yang menyebutnya tanpa paksaan. Orang yang menyebutnya benar-benar membesarkan Allah. Ini orang paling bahagia sekali. Inilah kalimah ini. Sebab itu kita dianjurkan banyakkan la ilaha illallah, la ilaha illallah. Kalimah ini kalimah paling orang berbangga akhirat kelak. Kerana kalimah ini ialah password kepada syafaat Rasulullah. Tuan-tuan, kalau kita tahu kedai itu ada wifi, kita pula tak ada internet. Ini kita pergi hotel kat Gurun Pasir, Padang Pasir. Padang Pasir, di situ dia ada wifi dia, tapi wifi dia kan ada password. Ada password. Maka passwordnya apa? La ilaha illallah. Seolahnya begitu. Gembiranya kita kerana kita dapat akses internet ni. Seronok kita.
Jadi kalimah la ilaha illallah ini password bagi setiap orang yang beriman untuk dapat syafaat Rasulullah. Dia activate je password ni, dia ada je password ni, syafaat Rasulullah automatik dia dapat. Ini hebat. Yang kedua kata ulama, ialah kalimah yang paling berat bila ditimbang neraca Allah. Paling berat sekali. Dalam satu hadis, ini dipanggil hadis sahibul bitaqah. Bitaqah ni maknanya kad. Kisahnya tuan-tuan, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam cerita gambaran yang akan berlaku pada hari kiamat kelak. Ada seorang lelaki, dia buat dosa banyak. Banyak dosa dia. Lalu Allah Ta'ala pun keluarkan buku catatan yang disebut dengan sijillat. Dia keluarkan sijillat dia. Orang Melayu kita panggil sijil. Sijil itu catatan. Sijillat. Bila dia keluar, dia dapati tak ada kebaikan. Maka orang ni tahu dia akan diazab oleh Allah Ta'ala. Akan diazab oleh Allah. Lalu sabda Rasulullah menyatakan, fatakhruju bitaqatun fiha ashhadu an la ilaha illallah wa ashhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Ahdir waznaka fayaqulu ya Rab, ma hadhihi al-bitaqa? Ma hadhihi sijillat? Fayaqal fa innaka la tuzlamu fatuda'u sijillat fi kiffatin wal bitaqatu fi kiffatin fatashat sijillat wa thaqulat al bitaqatu wa la yathqulu ma asmillahi ta'ala syai'un. Allah kata pada dia, pergi cari amal kebaikan kamu, takut-takut ada. Pergi cari. Dicari, takut ada pada ayah dia kebaikan dia pada ini. Tak ada. Apakah malaikatku menzalimimu dengan mencatat kejahatan yang kamu tak buat? Kata dia, tidak ya Allah, memang aku buat. Atau malaikatku mungkin tidak menulis kebaikanmu? Tidak ya Allah, malaikat tulis. Kalau sifat malaikat, dia tak akan lupa. Sifat malaikat ini, mereka ini maksum dengan makna yang sebenar. Bukan sekadar mereka maksum dengan maksud tidak berdosa, tak buat dosa, tapi maksum dengan segala kekurangan. Kekurangan diri mereka. Mereka tak tidur, mereka tak mengantuk, mereka tak lemah, mereka tak lapar. Mereka benar-benar terpelihara. Sebab itu, pelik kalau ada orang kata malaikat lupa. Malaikat tidak pernah lupa. Yang lupa kita. Walaupun kita ini namanya tuan guru, kita mungkin lupa. Malaikat tak lupa. Kalau tanya malaikat, apa yang memang dia tahu, dia akan sebut tahu. Apa yang dia tak tahu, dia kata dia tak tahu. Sebagaimana Allah sebut dalam Quran, subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana. Kami tak ada ilmu melainkan apa yang kau ajar, kami ada. Dan bila malaikat ada ilmu, dia tak akan lupa. Itu sempurna malaikat kita. Lepas ada ilmu, lupa. Itu kita. Jadi kalau bila kita belajar tentang akidah, beriman pada malaikat, antara sifat malaikat itu ialah dia tak lupa. Dia jangan kata pula malaikat dilupa tentang itu, lupa tentang ini, dia ingat semua. Dia tidak pernah, ingatannya tidak pernah mengecewakan dia sebab dia diciptakan tanpa nafsu, akal semata. Kita ni tuan-tuan lupa sebab bersama akal ada nafsu. Nafsu tadi yang melupakan kita. Bila datang marah, datang benci, datang itu, datang ini, lupa. Maka Allah Ta'ala pun memberikan kepadanya satu kad, bitaqah. Satu kad. Macam kita sebut macam kad akses masuk rumah, kad. Bitaqah. Bila diberikan, lalu hamba ini berkata, ya Allah, kejahatanku berjela-jela, sijillat. Sedangkan ini cuma satu kad yang kecil. Lalu kata Allah, pergi tempat timbangan dan timbang di situ. Pergi. Maka dia pun pergi. Waktu mana dia letak pada kifah, kita tahu akhirat kelak kita ada penimbang disebut mizan. Wajib kita percaya mizan ini Allah ciptakan daripada cahaya. Dia ada dua kifah. Kifah ni kita sebut ada dua piring. Macam penimbang kita tengok. Dua piring, kifah daripada cahaya. Lalu satu kifah atau satu piring tadi, dia letakkan kejahatan dia. Dan bitaqah, dia letak sebelah kanan. Tiba-tiba terus berat ini jadi melantun sijillat sehingga bertebaran. Fatashat sijillat, terbuang semua catatan itu. Kad itu ada apa? La ilaha illallah. Maka ini paling berat sekali. Sebab itu tuan-tuan, kita nak cek kalimah ini. Kita nak cek. Kita penapis air pun kita cek. Aku minum air tak berapa sedap.
Kita tuan-tuan banyak benda dalam hidup ni kita check. Sebab kita tahu dengan check tadi menjadikan dia sempurna. Periksa. Ini kan pula la ilaha illallah. Kena check lah. Perbanyakkan la ilaha illallah. Check. Faham betul-betul makna la ilaha illallah. Tapi bukanlah nak buat grup la ilaha illallah. Buat grup pula Ustaz. Grup la ilaha illallah. Nak check. Tak perlu. Tak perlu pula buat grup ni. Grup syahadah Ustaz. Ni grup syahadah. Kita kerja kita baiki ni je. Itu tak sempat pergi kuliah Ustaz tu. Sebab kita tengah baiki la ilaha illallah. Kita bukan begitu caranya. La ilaha illallah dipahami. Kemudian kita kata refresh balik. Dikuatkan kembali. Dengan cara membacanya banyak-banyak. Mengertinya dengan pengertian sebenar. Dan menyebutnya dengan komitmen-komitmen melaksanakan perintahnya. Kemudian kalimah ini juga, yang ketiga, asas kepada agama. Bukan rukun yang pertama dan rukun Islam. Bila Rasulullah menyatakan tentang mal Islam, an tashhada an la ilaha illallah. Kamu mengucapkan tidak ada Tuhan melainkan Allah. Dan Muhammad itu pesuruh Allah. Ini rukun yang pertama. Yang perlu kita tahu. Kalau tidak ada rukun ini, maka yang lain tidak akan ada makna. Biarlah kebaikan kita bertingkat-tingkat, tapi tak ada kalimah la ilaha illallah, tertolak. Orang-orang kafir yang baik ramai. Kita tak nafikan ramai orang kafir yang baik-baik. Yang membina charity. Setengah-setengah mereka tuan-tuan beri satu jumlah yang besar. Ada pelakon selebriti. Dia punya aset dia 400 juta dolar USD. Diwasiatkan kalau dia mati semua bagi pada charity. Baik tak? Baiklah. Kita pun kata ini amalan baik. Orang kafir kalau buat baik boleh tak kita puji? Boleh. Rasulullah SAW pernah memuji beberapa orang kafir yang memang buat baik. Kerana kebaikan itu memang kena puji. Walau siapa pun buat. Namun nilainya di sisi Allah berbeza. Kita memang diajar oleh Allah Ta'ala. Diajar oleh Nabi kita SAW. Siapa pun buat baik, kita sokong. Siapa pun yang buat. Kita sokong, kita setuju, kita puji. Kita tidak mengejinya, kita puji. Cuma kita bila menyebut nilainya di sisi Allah, tidak bermakna kalau tidak ada la ilaha illallah. Ini dia derma 400 juta dolar USD. Bagi pada charity. Tapi kalau dia tak ada la ilaha illallah, tak ada apa. Habis itu je. Dia cuma dapat nama. Dan memang itu je orang kafir nak nama. Sebab mereka tidak beriman pada hari akhirat. Asasnya orang kafir tidak pernah beriman pada hari akhirat. Walaupun mereka ada dasar dan asas itu bagi setengah agama seperti Kristian dan Yahudi, sebenarnya tidak. Secara hakikat tidak. Kerana itu mereka amat takutkan kematian. Amat takutkan kematian. Kerana mereka akan hilang nikmat dunia. Orang beriman takut kematian, takut amalan tak cukup. Kita tanya orang jahat, kau nak mati? Jangan, aku jahat banyak lagi lah. Dia bukan takut kehilangan dunia. Dia takut dia tidak bersedia. Atau dia akan diazab oleh Allah. Itu beza takut. Kerana takut orang beriman, asasnya beriman pada hari akhirat itu sendiri. Takut orang kafir, asasnya ialah kerana terlalu cintakan dunia. Kemudian yang keempat, kalimah inilah yang dibawa oleh semua nabi-nabi dan rasul-rasul semenjak zaman berzaman. Allah Ta'ala berfirman, وَمَا أَرْسَلْنَا مِنْ قَبْلِكَ مِنْ رَسُولٍ إِلَّا نُوحِي إِلَيْهِ أَنَّهُ لَا إِلَهَ إِلَّا أَنَا فَاعْبُدُونَ. Dan surah Al-Anbiya ayat 25 kata Allah, tidak kami utuskan sebelummu wahai Muhammad akan seorang rasul, melainkan kami akan wahyukan kepada mereka untuk menyampaikan kalimah la ilaha illallah. Tidak ada Tuhan melainkan Allah, fa'budun, dan sembahlah Allah. Semua nabi-nabi dibawa kalimah ini, la ilaha illallah. Semua. Bermula Adam AS sampailah akhir Nabi kita Muhammad SAW. Jadi kalimah ni hebat. Dia bukan kalimah baru. Bukan kalimah baru jumpa 1000 tahun. Ini kalimah daripada awal manusia diciptakan. Dan yang kelima, ialah perkataan pertama yang perlu diajak untuk seorang memeluk Islam. Bila Rasulullah hantar Muaz bin Jabal ke Yaman, Nabi kata apa? Falyakun awwala ma tad'uhum ila an yuwahhidullah. Hendaklah perkara yang pertama kamu sampaikan kepada mereka supaya mereka mengucapkan la ilaha illallah. Bila Nabi hantar pendakwah Muaz, Abu Musa al-Asy'ari, Ali bin Abi Talib, ketiga-tiga sahabat ini pernah dihantar ke Yaman sebagai delegasi dakwah dan duta Islam. Tapi Nabi ingatkan mereka, pertama dalam bicara dengan orang kafir, ajak mereka menyebut la ilaha illallah. Sebab itu Rasulullah bila jumpa siapa-siapa, Nabi akan sebut qul la ilaha illallah.
Nabi pergi ke pasar jahiliyah waktu permulaan dakwah. Nabi kata, ayuhan nas, qulu la ilaha illallah tuflihu. Wahai manusia, sebutlah la ilaha illallah, kamu akan berjaya. Lalu datang di belakangnya ketua Quraisy, lalu memukul belakang Rasulullah. La tusaddiqu, jangan percaya dia, jangan percaya dia. Innahu sahid, dia sihir, ahli sihir. Dipukul belakang Rasulullah SAW. Tapi Nabi tu menyebut, katakan la ilaha illallah, kamu akan percaya. Ini kalimah pertama kita nak ajak. Waktu kita mula-mula nak intro orang kafir bercakap, mengajak mereka ke Islam, inilah kalimah yang kita kena ajar dia dulu. Bukan ajar dia semayang dulu. Saya ajar awak semayang dulu, saya ajar awak puasa dulu. Nanti senang-senang boleh dah mengucap, tak? Ajar ni dulu. Boleh tak Ustaz, kita nak ajar orang kafir ni semayang dulu? Atau puasa dulu? Ya, ada setengah-setengah orang kafir, dia ni nak bersama orang Islam, dia nak praktik ibadat. Setengah-setengah kita pun buat, mari buka puasa, ajak orang kafir buka puasa. Walau dia tak puasa pun. Atau mungkin dia puasa lah, dengan maksud dia tahan lapar. Maka apakah ini yang kita ajar dulu? Tetapi kita tak ajar. Dia buat benda tu, dia tak akan rasa kemanisan tanpa mulakan kalimah la ilaha illallah. Dia tak akan rasa kemanisan. Dia tak akan rasa tanggungjawab. Sebab tu yang pertama kita ajar dia, ucap ini. Awak nak puasa boleh, awak nak ni boleh. Biarlah awak buat sampai dia terima. Kita kalau kerja, boleh tak kita kata, boleh tak saya nak kerja je tapi tak nak gaji, nak kerja je. Saya nak rasa apa kerja. Kenapa kita cerdik sangat? Kalau dah nak kerja, baik tu kita dapat gaji. Itu kan lebih menguntungkan kita. Kemudian kalimah ini juga, yang keenam, ialah anak kunci pada syurga. Dikatakan pada Wahab bin Munabbih radhiyallahu ta'ala anhu, alaysa miftahul jannah la ilaha illallah. Bukankah kunci syurga itu ialah la ilaha illallah? Kata Wahab bin Munabbih. Tapi aku bimbang nanti orang cuma sebut la ilaha illallah, tak semayang, tak puasa. Lalu kata Wahab bin Munabbih, bukankah setiap kunci itu ada gigi-giginya? Dan kalau dia tak ada gigi, dia tak boleh buka pintunya. Maka gigi bagi la ilaha illallah itulah semayang, puasa, tutup aurat, ini semua gigi-giginya. Jadi lawazim, tuntutannya. Tuan-tuan, kalau kita buka pintu pakai kunci, tapi kunci tu patah gigi dia satu je, boleh buka tak agak-agak? Gigi dia tu kena sempurna. Kadang gigi dia tu dah sama, tapi dia alignment dia lagi sikit pun tak boleh buka. Kita kan biasa duplicate kunci. Kalau tuan-tuan duplicate kunci, dia pun ambil kunci kosong satu. Apa dia buat? Dia akan samakan gigi dia. Disamakan gigi. Kita kata, okay, pergi test. Kita pun pergi test, tak dibuka juga. Kenapa? Gigi dah sama, dia punya alignment dia lagi sikit je. Kita pergi balik, dia kikir sikit, baru boleh buka. Begitulah perumpamaan Islam. Bila orang sebut la ilaha illallah, ya bagus, itu anak kunci syurga. Tapi anak kunci tadi, gigi dia biar betul. Kalau gigi dia tak betul, macamlah orang dihidangkan makanan tak ada gigi. Hidang dia sok ekor, sok tulang, tapi dia gigi tak ada, dia tengok je. Lepas tu hidang dia kacang, biar dia makan kacang. Memang tak makan lah dia. Kenapa? Gigi tak ada. Dia kena buat gigi dulu. Jadi, anak kunci syurga itu la ilaha illallah. Namun la ilaha illallah ada lawazim, ada komitmen dia. Dan yang ketujuh, kan la ilaha illallah ini seafdal-afdal perkataan. Nabi kata apa? Fa'afdaluha qawlu la ilaha illallah. Yang paling afdal sekali ucapan la ilaha illallah. Kan itu kata Rasulullah, jaddidu imanakum. Qila ya Rasulullah kaifa nujaddiduhu? Qala akthiru min qawli la ilaha illallah. Perbaharui iman kamu. Ya Rasulullah, macam mana kami nak perbaharui iman kami? Maka jawab Nabi SAW, perbanyakkan menyebut la ilaha illallah. Tuan-tuan, sebab tu kita sebelum tidur berla ilaha illallah lah kita, atau disebut dengan kalimah lain tahlil. Tahlil ni orang kita dah jadi sinonim tahlil, makna makan lah. Nak gimana madih tahlil? Maksudnya madih makan. Tapi kita kena tahu makna tahlil itu dulu. Tahlil sebenarnya ialah ungkapan la ilaha illallah. Itu tahlil. Bila sebut madih tahlil, makna madih banyak kita sebut la ilaha illallah. Maka kita tidak mengambil kemuliaan tahlil pada keadaan tertentu, pada kehidupan kita. Kita nak tahlil setiap hari. Saya sebelum tidur, saya akan bertahlil dulu, memperbarui iman saya.
Saya bila bangun tidur, saya bertahlil dulu memperbarui iman saya. Maka ini menjadikan iman kita makin utuh, makin kukuh, makin kuat. Kan dia seafdal kalimah. Tuan-tuan, kalau kita makan makanan yang paling baik, tubuh kita makin sihat. Walau kita tak makan ubat. Obat yang paling baik, kata para ulama, ialah makanan. Makanan. Ia lebih baik daripada obat tu sendiri. Maksudnya, kalau makanan tadi bersifat obat, itu jauh lebih baik. Sebab kita akan makan dengan selera. Orang kata kambing ni bagus untuk tenaga. Tak payah kita ambil yang lain. Lalu makan kambing, kita pun kuat. Gagah. Orang kata sayur ulang-ulang ini bagus untuk kesihatan peredaran darah, kita pun makan. Orang kata ni buah oren, buah limau ni bagus untuk vitamin C, bagus untuk kulit. Kita pun seronok. Kita tak payah pakai pencuci kulit atau sebagainya. Ni tomato. Makan tomato, kulit cantik. Kita pun menikmati makan tomato. Bila dalam tom yum tu ada tomato, kita makan habis. Makanan tu, kalau ia bersifat obat, ia paling baik. Obat paling baik. Badan kita kurang air, ni. Makan tebikai, biar banyak air. Kita kurang darah, makan kerang. Makan kerang goreng, makan. Darah jadi banyak. Makan pedai ayam ni. Itu semua jenis makanan. Kan seronok kalau doktor bagi kita obat di makanan. Kan sedap. Kita pergi, cik saya ni gauk. Okay, kalau gauk, kena makan ni. Makan udang lobster buat tak gauk. Jangan makan udang kecil-kecil tu, buruk-buruk. Yang lobster tu insyaAllah tak gauk. Cuma kena kauk kuat lah, kauk. Kena bayar mahal. Kalau saya kata doktor bagi cadangan makanan kat kita untuk obat, kita seronok. Benda tu tak beban. Kalau sebut obat, kalau obat tu pahit, kita rasa terbeban. Jadi, bila kita sebut tentang bagaimana kalimah yang baik, kalau saya katakan tadi makanan yang baik, otomatik jadi obat. Bagaimana kalimah yang baik? Maka dia jadi obat dalam badan kita. Afdalul kalam, afdalul zikri, fa'alam annahu la ilaha illallah. Dan yang ke-8, dia adalah doa para Nabi. Ungkapan la ilaha illallah, doa Nabi-Nabi. Kata Nabi SAW, sebaik-baik doa, doa Arafah. Doa yang paling power sekali, tuan-tuan, doa pada hari Arafah. Paling power sekali. Paling hebat sekali. Dan yang paling baik yang dikatakan oleh aku dan Nabi-Nabi bersamaku, iaitu ungkapan la ilaha illallah wahdahu la syarikalah lahul mulku wa lahul hamd wa huwa ala kulli syai'in qadir. Lihat depan tu dimulakan dengan apa? La ilaha illallah wahdahu la syarikalah lahul mulku wa lahul hamdu wa huwa ala kulli syai'in qadir. Ucapan ini, tuan-tuan, kalau kita ke Arafah, baca banyak-banyak, Allah beri semua benda yang kita nak dunia dan akhirat. Walaupun kita tak minta. Kita kan cenderung bila di padang Arafah, banyakkan doa minta tu, minta ni. Minta tu dan minta ni. Jadi kita dapat, insya-Allah dapat. Tapi kalau seorang tu, dia duduk padang Arafah, dia tak minta apa, dia cuma menyebut kalimah ini. La ilaha illallah wahdahu la syarikalah. Lahul mulku wa lahul hamdu wa huwa ala kulli syai'in qadir. Dia dapat apa-apa tak? Selain dia pahala ungkapan ini, dia dapat apa yang dia nak juga. Apa yang diniatkan. Bukan ini disebut dalam hadis. Nabi kata apa? Man syaralahu dhikri am mas'alati a'taitu afdala ma u'ti sa'ilin. Siapa yang sibuk menyebut namaku sehingga dia lupa meminta padaku, aku akan beri dia lebih baik daripada orang meminta. So itu tuan-tuan, orang kalau dia tahu, dia tidak meminta tetapi dia berzikir. Tapi oleh kerana kita ni, tuan-tuan, kita manusia lemah. Kita macam kalau tak minta tu macam rasa macam tak dapat. Sebab itu kita tak cenderung sangat untuk berzikir dalam doa. Kita cenderung meminta dalam doa. Walau antara makna doa itu juga ialah zikrullah. Doa itu, tuan-tuan, bukan sekadar meminta. Nak tu, nak ni. Itu sebahagian. Dan bukan sekadar mengadu hal kita. Kerana bila kita mengadu pada Allah, kita akan tenang. Sebagaimana kita cenderung untuk mengadu pada manusia mencari ketenangan yang tak pasti. Tetapi doa juga memberi maksud ialah zikrullah, zikir pada Allah. Sebab itu Nabi SAW dalam doanya ialah zikir. Antaranya ialah ungkapan ini. La ilaha illallah wahdahu la syarikalah. Nabi kata ini sebaik-baik doa. Aku sebut, Nabi-Nabi sebelum aku sebut. Ini doanya. Sebab itu tuan-tuan, bila sebahagian doa ini ungkapan ini, termasuk satu lagi doa yang memberi maksud zikir, iaitu la ilaha illa anta subhanaka inni kuntu minaz zalimin.
Itu doa, tapi itu zikir. Zikir itu menjadikan Nabi Allah Yunus AS dapat semua benda. Walau dia tak minta. Dia tak minta pun Allah bebaskan dia daripada perut ikan. Tak minta. Dia juga tidak minta lepas bebas daripada perut ikan ada makanan depan ni. Dan dia pun tak minta biar kaumnya beriman selepas tu. Dia cuma pasrah melihat kekurangan dirinya, muhasabah dirinya, menampak cuainya dia dalam melaksanakan perintah Allah, dalam dakwahnya. Maka dia menyebut, La ilaha illa anta. Tidak ada Tuhan melainkan engkau, ya Allah. Subhanaka inni kuntu minadh zalimin. Maha sucimu, aku orang zalim. Ada tak minta apa-apa? Tak ada. Maka Nabi Allah Yunus doa, akhirnya ikan ini pun timbul di permukaan. Sebagaimana ikan ini tenggelam dalam ruang yang paling dalam sekali. Sebab tidak ada makhluk yang boleh sampai ke dasar lautan melainkan ikan. Memang Allah ciptakan dia. Kapal selam pun tak boleh. Ikan. Itu dunia dia. Maka ikan yang paling besar ni ikan paus. Dalam. Dan kita tahu bahawa antara tempat di dunia yang manusia tak boleh rungkai misterinya ialah laut. Udara mereka dah conquer semua. Dah tembus ke bulan. Tapi laut mereka tak mampu. Tak mampu walau mereka buat macam-macam untuk turun ke laut. Ia terlalu luas. Rahsia yang cukup banyak yang tidak diketahui. Maka ikan ini timbul. Aneh ikan ini timbul, dia terus pergi ke kampung Tinawi. Tinawi iaitu bandar di Iraq. Tempat Nabi Yunus dilahirkan dan dia berdakwah. Sehingga hari ini bandar itu masih ada. Kawasan wilayah Tinawi. Tuan-tuan boleh tengok peta Tinawi. Maka dia pergi ke permukaan air di tepi pantai. Maka keluarlah Nabi Yunus daripada perut ikan. Dan bila Nabi Allah Yunus keluar, maka tumbuh-tumbuhan di hadapannya untuk dimakan, untuk dia memulihkan tenaga secara segera. Kemudian terus Allah hantar seorang utusan. Seorang yang melihat Nabi Allah Yunus dan mengenalinya dan membawanya pulang ke kampung untuk disambut sebagai wira dan hero kerana mereka semua beriman. Jumlah mereka 100,000 atau lebih. Tetapi Nabi Yunus tak pernah fikir benda itu semua. Tapi itulah yang diperoleh oleh orang yang bila dia doa dalam berzikir, dia zikir dalam berdoa, dia akan dapat lebih banyak daripada orang meminta. Antaranya doa la ilaha illallah wahdahu la syarikalah. Dan yang ke-9 ialah kalimah tayyibah, kalimah paling baik. Tadi kalimah paling afdal, ni kalimah yang paling baik yang Allah sebut dalam Quran. Alam tara kaifa daraballahu masalan kalimatan tayyibah ka syajaratin tayyibah asluha thabitun wa far'uha fis sama'. Surah Ibrahim ayat 24. Tidakkah engkau lihat bagaimana Allah memberi perumpamaan satu kalimah yang paling baik seperti pokok yang paling baik, yang akarnya begitu kukuh dan cabangnya sampai ke langit. Apa dia? La ilaha illallah. Kalimah ini sebab kalimah dia jadi macam pokok. Dia akan ada dasar akar yang kuat, cabang-cabang yang banyak sampai ke langit. Dia akan disebut la ilaha illallah, diterima puasanya, diterima hajinya, diterima zakatnya, diterima sedekahnya, diterima kebaikannya, diterima qiyamul lail, diterima semua yang membentuk cabang-cabang ranting-ranting sampai ke langit naik. Ini dia kalimah la ilaha illallah. Dan kalimah la ilaha illallah juga yang ke-10, pemelihara darah. Apa maksud pemelihara darah? Maknanya orang yang menyebut la ilaha illallah tidak boleh dibunuh, tidak boleh diperangi. Sebab itu kata Nabi SAW, sibabul muslim fusuqun wa qitaluhu kufrun. Maki orang Islam fasik. Orang suka maki orang Islam ni fasik. Dan membunuh orang Islam kafir dia. Tuan-tuan, bila orang tu orang Islam, haram kita bunuh dia. Haram kita rampas harta dia. Haram kita mengumpat dia. Kita tuan-tuan kalau mengumpat orang kafir tak berdosa. Sebab dia tak ada maruah dia. Ia berkait dengan maruah kita. Kita tak nak mengumpat orang kafir, dia kait dengan maruah kita. Tapi bukan maruah dia. Kita tak boleh mengumpat orang Islam kerana maruah dia. Kita wajib jaga maruah dia. Kita orang kafir, kita tak wajib jaga maruah orang kafir. Tapi kalau kita jaga maruah orang kafir, orang tertentu, itu kerana sikap kita. Ihsan kita, mungkin kita ada sebab-sebab tertentu untuk dakwah, itu bergantung pada niat kita. Kalau bagus niat kita, mudah-mudahan cara kita buat tu memenangkan, menguntungkan dakwah. Kalau niat kita cuma nak mengampu dia, kita akan jawab dengan niat kita. Tapi orang beriman, wajib kita jaga maruah dia. Wajib. Tak boleh kita biarkan. Bukan disebut dalam hadis,
bahawa orang mengumpat orang nanti akhirat kelak, dia akan ada kuku daripada tembaga api neraka yang dia akan cakar muka dia. Kenapa ini dosa mengumpat dulu? Sebab mengumpat itu maruah orang. Seperti kita rosakkan muka. Maruah kita pada wajah. Bila muka kita hitam, muka kita rosak, kita dah tak berani jumpa orang. Kenapa? Oh, maruah kita. Sebab itu kita sebut air muka. Menjatuhkan air muka. Dan sama juga orang lain, air muka dia. Jadi kalau kita jatuhkan maruah orang, sama macam kita cakar muka kita. Kemudian yang ke-11, ialah kalimah al-haq, kalimah yang benar. Allah Ta'ala sebut dalam Quran, وَلَا يَمْلِكُ الَّذِينَ يَدْعُونَ مِنْ دُونِهِ الشَّفَاعَةَ إِلَّا مَنْ شَهِدَ بِالْحَقِّ. Dan surah Az-Zukhruf ayat 86. Dan tidak akan memiliki orang-orang yang menyengutukan Allah akan syafaat pada hari kiamat, melainkan orang yang menyaksikan dengan yang benar. Bilhaq. Syahida bilhaq. Al-haq di sini ialah ucapan la ilaha illallah. Sebab itu la ilaha illallah disebut kalimah yang benar. Kalimatul haq. Kalimah yang paling benar. Kalimah yang menjadikan beza Islam orang kafir. Ini kalimah benar dia panggil. Dan yang ke-12, dia kalimah as-sidqu. Tadi kalimah al-haq, ini as-sidqu. Makna, kalau kita terjemah dalam bahasa Melayu, makna sama. Benar-benar belaka. Al-haq benar, as-sidqu benar. Al-haq ini maksudnya satu kebenaran yang berada dalam penilaian Allah Ta'ala. Al-haq. Benar dia ini benar. Kalimah haq. Yang paling benar, tidak ada yang kalimah lain. Mana kalimah as-sidqu, maknanya membenarkan orang tu. Yang menjadikan dia ni nampak benar. Allah Ta'ala berfirman, وَالَّذِي جَاءَ بِالصِّدْقِ وَصَدَّقَ بِهِ أُولَٰئِكَ هُمُ الْمُتَّقُونَ. Dan surah Az-Zumar ayat 33 Allah berfirman, orang-orang yang datang membawa kebenaran dan membenarkan kalimah itu, mereka lah orang yang bertakwa. Iaitu orang-orang yang menyebut la ilaha illallah. Lalu membenarkan kalimah la ilaha illallah dengan sembahyangnya, dengan puasanya, dengan segala ibadatnya, mereka lah orang yang bertakwa. Kemudian yang ke-13, dia adalah simpulan yang paling kuat. Urwatul wusqa, simpulan paling kuat. Tali yang paling teguh. Allah Ta'ala berfirman dalam surah Luqman ayat 22. Wa man yuslim wajhahu ila Allah wa huwa muhsinun faqad istamsaka bil urwatil wusqa. Dan siapa yang menyerahkan dirinya pada Allah dengan ungkapan la ilaha illallah, dalam keadaan dia terus melakukan kebaikan, dia sedang berpegang dengan tali Allah yang kukuh. Tuan-tuan, kita hidup di dunia bagai hidup dalam arus yang kuat. Arus yang deras. Tapi sederas mana pun arus itu, kalau kita masih berpegang dengan talinya, kita tak akan takut. Kita nak lintas arus yang kuat, lalu direntangkan tali. Kita pegang tali dan diikat pada badan kita tali. Apakah kita takut hanyut? Kita tak akan takut hanyut. Kita berani. Kenapa? Pertama, kita pegang tali. Yang kedua, tali diikat di badan kita. Kalau apa pun berlaku, tergelincir tangan kita memegang tali, masih ada tali yang terpaut pada pinggang kita. Kita tak akan ke mana-mana. Kapal, tuan-tuan sekalian, sebesar mana pun kapal, bila dia berada dekat pelabuhan, dia tak takut kerana dia diikat oleh tali. Dia tak takut dia hanyut. Dia diikat dengan tali. Tali yang besar. Dia ikat pada tali tersebut. Dia tak mungkin akan kita kata tenggelam, terbalik atau sebagainya, kerana tali yang kuat. Kehidupan kita, tuan-tuan, tak akan terumbang ambing sebagaimana kita ada tali ni. Sehebat mana pun ujian dunia, sederas mana pun arus ujian dunia ini, kita kukuh, kita tetap, kita tegak, kita teguh, kerana ada tali bersama kita. Itu ucapan la ilaha illallah. Sebab itu orang beriman dengan la ilaha illallah, datanglah bala macam mana, dia mampu sabar. Datanglah ujian macam mana, dia mampu sabar. Dia tahu ini ketentuan Allah. Dia tahu ini lebih baik untuk dia. Dia tahu dia ada akhirat. Akhirnya orang beriman orang yang kuat dengan ujian. Dia tak akan putus asa dan kecewa dengan kehidupan. Ini ungkapan la ilaha illallah. Sebab itu kita kena jaga betul-betul kalimah ini. Dia sebut sebahagian daripada kemuliaan kalimah la ilaha illallah. Kerana itu kalimah ini perlu dituturkan tanpa mensyirikkan Allah. Bukan sekadar iman di lidah, biar iman juga di hati kita.